أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kita sekarang ni sambung muka surat 91 Wasalis. So sebelum Salis tu takut hanyut. So kita tengok balik Salis ini bermula daripada awalnya mana? Awalnya bermula daripada page 86. So page 86 ni dia sebut tentang i'rab kullun. Sebelum tu dia terangkan tentang kullun ni biasanya awal-awal tu kan, makna dia istighraq, makna dia menyeluruh. Jadi biasanya dia digunakan bersama dengan isim yang lain dengan cara idafah. So idafah dia tu kadang idafah dengan isim mufrad. Contohnya kullu nafsin. Kadang diidafahkan dengan jamak. Contohnya kulluhum. Tapi semuanya walaupun diidafahkan kepada mufrad ke ataupun jamak ke, semuanya makna dia menyeluruh. Kadang dia diidafahkan kepada makrifah, tapi makrifah tu isim mufrad. Ini akan bermakna juzuk. Mana kullu zaidin, misalnya semua juzuk-juzuk zaid. Semua elemen-elemen zaid. Selepas itulah barulah dia datangkan kepada kita tentang i'rab kullun. So i'rab kullun kata dia ni, i'rab kullun bergantung kepada kalimah sebelum kullun dan kalimah selepas kullun. Mana kalimah selepas, kalau kalimah sebelum kullun, itu amil dia. Mana apakah kalimah-kalimah yang memberi kesan kepada kullun. Tapi kalau selepas kullun, artinya mudhafu ilaih dia. Macam tadi kan, kullu nafsin. Yang ni maksudnya selepas kan. Kullu nafsin, kulluhum. Nafsin, hum ni dikatakan kalimah selepas kullu. Jadi kalimah selepas kullu ataupun kalimah sebelum kullu akan mempengaruhi bacaan kullu. So kita nak i'rab dia macam mana. Mula-mula dia start dengan kullun kalau kita mempertimbangkan sebelum atau selepas dia kan. So yang pertama kalau kita mempertimbangkan yang sebelum kullu, kalimah sebelum kullu. So dia kata ada 3 jenis kemungkinan. So yang pertama, antakuna kullun na'tan li nakirah. Antakuna kullun na'tan li nakirah au ma'rifah. So contohnya kita tengok sini kan. Kita ada kullu syatin. Kullu syatin. Kalau kita buang semua ni, at'amana syatan kulla syatin. Dia telah memberi kepada kita makan. So dia telah menghidangkan makanan kepada kita satu syah biri-biri yang kulla syatin. So mana sekarang ini, kalau kullu ni ada mengait dengan isim sebelum dia, maka kullu ni akan diidhafah kepada isim yang seperti yang sebelum dia. Mana isim zahir. Kalau keadaan macam ini, kullu akan bermakna kamal, kesempurnaan. Maknanya biri-biri yang sempurna, yang sihat, yang daging banyak. Kullu diidhafahkan kepada kalimah yang serupa dengan kalimah sebelum dia. So kullu akan bermakna kamal, kesempurnaan. Jadi contoh sini, humul qaumu kullul qaum. Mereka adalah kaum yang sebenar-benar kaum. Ini maknanya i'rab dia ataupun makna dia akan menurut kaum di sini. Biasanya kalau kita guna kullu ni makna dia semuanya, itu takkid kan. Tapi tidak semestinya kullu ini bermakna takkid. Ini bermakna kamal, kesempurnaan. Yang kedua, kalau kullu tadi
kita mempertimbangkan kalimah sebelum dia. Antakuna taukidan. Dia akan jadi taukid. Ini yang biasa. Yang biasa kita jumpa kulluhum, kulluna. Antakuna taukidan li ma'rifah. Dia jadi penguat kepada isim makrifah. Ataupun dia menjadi penguat kepada isim nakirah. Tapi isim nakirah tu jenis mahdudah. Maknanya ada limit dia, macam hari ke bulan ke ada limit. Kalau isim tu bukan mahdudah, yang tak ada limit, tak boleh diidhafahkan. Contohnya kan, fasajadal malaikatu kulluhum. So kulluh ni dia kata ada hubungannya dengan kalimah sebelum dia. So biasanya kalau kita idhafahkan kepada dhamir yang makrifah, so dia akan menjadikan makna dia mentakkidkan, menguatkan kalimah yang sebelum dia. Ini malaikah. Dan dia memberi faedah umum. So mungkin orang tanya fasajadal malaikah, malaikat-malaikat telah sujud. Mungkin orang tanya orang terfikir maknanya semua ke? Semua ke malaikat ataupun sebahagian je? So kullu ni akan menjelaskan bahawa ke semua malaikat. Tapi walau bagaimanapun Ibnu Malik kata tadi isim dhamir kan. So kadang-kadang isim zahir juga. Wa qad yukhalifu az-zahir. So ini takkid. Ini takkid. So kadang-kadang makna macam tadi kita sebut kullu, kalau an-nas ini kemudian kalau didhafah kepada nas juga. Maksud dia kamal kan? Tidak semestinya lah, sebab kadang konteks ayat itu tidak menyokong bermakna manusia yang sempurna. Dia nak kata sini, syair sini, semua manusia. Okey, taukid. Tadi satu taukid kepada nakirah. Tapi nakirah tu syarat, taukid bernakirah, nasyah istilah nakirah mahdudah kan? Maknanya ada limit dia. Contohnya sini, haulan. So haulan, tahun. So satu tahun maknanya ada limit lah. Haulan kamilan. So boleh ditakkidkan dengan kullahu. Yang ketiga lah kita sekarang ni. Maksud yang ketiga sini ialah kul, sama ada bacaan dia ke ataupun i'rab dia. Bacaan mana i'rab ataupun makna dia bergantung kepada kalimah sebelum dia. Ayat salis. Alla takuna tabi'atan. So dia jangan jadi tabi'. So yang ni bukan jenis yang tabi'. Alla takuna tabi'atan. Sebab kalau tabi' tadi yang atas tadi. Macam al-malaikah. Kulluhum kan. So yang ni bergantung kepada yang ni. Menjelas kepada yang ni. Tapi dia kata tak boleh. Yang ni kita tidak maksudkan dia jadi tabi'. Ini kita panggil tabi' lah. Tabi' maknanya i'rab dia akan ikut yang ni. Bal taliyatan lil awamil. Tapi yang kita maksudkan di sini ialah dia selepas dia taliyatan lil amil. Dia datang tali. Tali mana selepas lah. Dia selepas amil. Macam yang ni kan. Contohnya kita tengok sini fasajada kan. Fasajada al malaikatu kulluhum. So malaikah ni fa'il. Sajada fi'il. Fi'il adalah amil. So fi'il inilah yang merofokkan al-malaikah. Kullu sini, dia ni datang aksesori saja kepada malaikat. So maknanya sajada ni tidak mempengaruhi secara langsung kullu. Berbeza dengan yang kita sekarang ni, dia nak kata kullu datang dipengaruhi oleh amil secara langsung. Contohnya kita baca kullan contohnya. Tiba-tibalah kita baca kullan kan. Kemudian kita ada sini darabna. Kullan darabna. Setiapnya kami pukul. So dari segi i'rab, siapa amil dia? Biasanya amil dia duduk depan kan? Darabna. So darabna kullan darabna. Jadi mana kullan ni sekarang ni dipengaruhi secara langsung oleh amil yang tersembunyi di sini. Maksud dia sini kan. Jadi mana sebab itulah dia masih lagi yang ketiga ni masih lagi kullum dipengaruhi oleh kalimah sebelum dia.
Walaupun kalimah sebelum itu tak nampak. Jadi sebab tu dia kata sini, dia tak boleh jadi tabi'. Sebab kalau tabi' dia tidak secara langsung. Bal taliyatan lil amir. Dia terus datang selepas amir. Ini amir, kemudian kullan. Yang ni bukan dia lah. Fataqa'u mudafatan ila zahir. Kalau macam ni, mana kalau kullun tak kira lah kullun ke, kullan ke. Kalau dia bersendiri, duduk sendiri, artinya ada amil di sini. Sama ada amil tu sebut atau tak sebut. Jadi kullun tu kalau jenis macam ni, dia diidafahkan kepada isim zahir. So, sebabkan kita kata kullun, biasanya kullun, dia cara penggunaan dia kena pakai idafah. Kena sebut something mudhafu ilaih sini. Walaupun kalau kita kata kullun sahaja, kullun, mana tak ada idafah, pun masih lagi kita takdirkan kulluhum, semua mereka. Pokoknya kullun ni diidafahkan. Jadi kalau kes macam ni, kes yang dia ni mesti ada amin, maka dia kata fataqa'u mudhafatan ila zahir. Mestilah dia diidafahkan pada isim zahir. Contohnya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Kalau jenis macam ni. Kalau jenis macam ni maknanya kullun dia jadi mubtada' kan? So bila jadi mubtada', amir kepada mubtada' ialah ibtida'. Amir dia amir maknawi. Sebab tu dia kata dia datang selepas, direct selepas amir. So amir sini ada amir. Permulaan itu sendiri amir yang merafa'kan kullu. Dan jenis macam ni perlukan kepada idafah isim zahir. So kullu nafsin, ini mubtada'. Bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan dicagarkan dengan setiap apa yang dia lakukan. Kita, body kita ni seolah-olah macam kena kurung lah selagi mana kamu kena kurung dengan amalan. Maknanya kena ganti dengan amalan. So, kalau amalan baik, maka dilepaskan. Kalau amal buruk, kena kurung. Dan kena azab. Satu kan, kemungkinan. Maknanya jenis macam ni, dia akan diidafahkan isim zahir. Yang kedua, kemungkinan dia tidak diidafahkan langsung. Fataqa'u ghaira mudafatin. So dia wujud, yang ni diidafahkan, yang ni dia wujud dalam keadaan tidak diidafahkan. Contoh ayat, kullan darabna lahul amsala wa adan wa samud wa ashabar ras wa qurunan baina dhalika katsira. So banyak dah kaum Samud, kaum ashabur ras wa qurunan baina dhalika, dan banyak lagi umat-umat yang lain kan, kami telah musnahkan mereka. Wa kullan, dan setiap ummah tadi, mana kullahum lah sepatutnya kan, kullahum, tapi dia baca kullan je. So, kullan darabna lahul amsal. Semua umat tadi darabna lahul amsal, kami jadikan dia sebagai contoh, dan semuanya kami telah musnahkan. Wa kullan tabbarna tatbira. Jadi amil dia mana amil dia? So amil dia sinilah, darabna wa darabna kullan. So mana kalau sebelum, maknanya amil dia darabna lah sini. So wa darabna kullan. Dan kami jadikan contoh ke semua mereka. Jadi dia kata sini kullan huna maf'ul li fi'li mahzuf ay yufassirhu al-mazkur. So darabna ni tafsirnya ni, tafsir. Sebab apa? Sebab dia dah ada ni hu tu dah ada dhamir kan. So kalau tak ada ni, kalau kita kata gini kan, yang dulu kita sebut Zaidan darabtu. Ini betul. Maknanya ini just kita takdimkan maf'ulun bih. Asalnya darabtu Zaidan. Tapi kalau kita nak pentingkan Zaid tu, kita letak ke depan. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
tak depan. So mana amil dia masih lagi yang ni, darabtu. Walaupun tak depan. Tapi kalau kita bubuh dhamir, darabat Zaidan, darabtuhu. Zaid, aku telah pukul dia. So sekarang ni darabtu dah ada maf'ul lebih dia. Dan dia bukan jenis fi'il yang ada dua maf'ul. Satu maf'ul je dia nak. So dia dah ada sini, siapa yang menasabkan dia ni? Tak ada. Mana boleh tak ada? Setiap yang berbaris mesti ada amil dia. Ejen yang akan mengubah baris dia. Jadi sini mestilah darabtu juga. Darabtu sini. Yang ditakdirkan ada, tapi sebab dah ni dah ada, tak payah lagi sebut. Ini tafsir je lah. Mentafsirkan yang ni. Jadi darabtu Zaidan, darabtuhu. Sama dengan ini kan? Wa kullan darabna lahu. Sebab ada hu dalam situ yang merujuk kepada kullan. So yang sini tafsir. Yang asal amil dia darabtu, darabna lah. Darabna kullan, darabna lahul amsal. Wa amma aujuha as-salasatu allati bi'tibari ma ba'daha faqad madatil isyaratu ilaiha. Okay, kita ada dua tadi, cara kullu tadi. Kita pertimbangkan ma qablaha, kalimah sebelum dia. Yang ni pula kita pertimbangkan ma ba'daha. Kalau kita pertimbangkan kullu ni plus something kan. So kalau kita pertimbangkan yang ni, apa akan jadi kepada kullu? Dan benda ni yang kita duk bincang ni, yang ma ba'daha ni dah ada pun sini. Ma qablaha. Dalam tu dah ada isyarah dia. Maknanya kalau kita idhafah akan jadi macam mana. Kalau tak diidhafahkan macam mana. Kalau ada amil macam mana. Kalau tak ada amil macam mana. So sama juga dengan yang sini. Sebab tu dia kata sini, ada pun wajah-wajah yang tiga wajah. Aujahuha as-salasah. Tiga wajah yang allati bi'tibari ma ba'daha, yang mempertimbangkan kalimah selepas kullu, faqad madat al-isyarah. So isyarah telah pun berlalu. Ada petunjuk di situ kepada yang seterusnya ni. Jadi sebenarnya samalah dengan yang atas tiga, yang bawah pun tiga juga. Sewahia bi'tibari ma ba'daha. So kullu ni kalau kita mengambil kira bi'tibari ma ba'daha, kalimah yang selepas dia, ada salah satu juga. Ada tiga bentuk, tiga wajah. Okay, jadi tiga wajah tadi, kullu dengan isim zahir lah. Satu lagi kullu dengan dhamir. Kemudian kullu pun boleh jadi selepas dia mufrad, tasniyah, jamak. Selepas kullu juga boleh jadi muzakkar, muannas. Jadi kalimah-kalimah yang selepas dia ni, isim zahir ke, isim dhamir ke, mufrad ke, tasniyah ke, jamak ke, muzakkar, akan mempengaruhi makna kullu. So kalau kita pertimbangkan kalimah selepas dia, wahia kullu diidhafahkan kepada isim zahir. Ini pertama. Kullu antudafa ila zahir. Mana boleh dia diidhafahkan isim zahir. Macam kullu nafsin tadi, kullu nas. Wa hukmuha, so kalau dia idhafah kepada isim zahir, ain ya'malu fiha jami'ul awamil. Hukum dia semua amil, jami'ul amil akan beramal ke atas dia. So, akan beramal kepada dia, artinya akan beramal ke atas dia. Maknanya contoh sini, akramtu, aku menghormati, aku memuliakan, kulla, kesemua Bani Tamim. So Bani Tamim isim zahir kan, bukan dhamir.
So bila diidhafahkan, so dia akan, kullu akan menerima kesan amil. Akram tu. Jadi kita nak kata apa ni? Kullu jadi apa? Kullu jadi maf'ulun bih. Kullu maf'ulun bih. Maksudnya hubungan kullu dengan akram, dia jadi maf'ulun bih. Hubungan kullu dengan bani, dia jadi mudhaf. Dari segi i'rab, hubungan dengan sebelum, nama dia lain, maf'ulun bih. Hubungannya dengan sebelah ni, nama dia lain, mudhaf. Okay, wasani. Kalau kita mempertimbangkan kalimah selepas kullu. Antudhafa, kemungkinan kullu diidhafahkan kepada isim dhamir, ila dhamirin. Tapi dhamir itu tak disebut, mahzufin. So, kes dia macam kes yang sebelum ni kan? Yang ketiga kan dia kata idhafahkan kepada yang ghairi mudhaf. Mana kullu tidak disebut. Macam saya ni nak buat kullan kan? So mana sama juga yang atas pun tadi pun ada kes di mana mudhafu ilaih tidak disebut. So, sekarang ni pun ada kes di mana mudhafu ilaih tak disebut. Wa muqtada kalami an-nahwiyina anna hukmaha kallati qablaha. Hukum dia seperti yang sebelum dia. Anna hukma kull seperti qablaha. Sama dengan yang ni, yang sebelum ni. Yang ketiga tadi. Yang ni kan, ni yang ketiga ni. So maknanya yang sini tak boleh, sebab kalau kita sebut kulluhum kan, dia jadi takkid. So selalu kita sebut kullan saja, so dia tak boleh takkid sebab takkid nak kena ada idhafah. Nak kena ada mudhafu ilaih. Wa wajhuhu, sebab apa hukum dia sama dengan yang atas tadi? Wa wajhuhu, wajah dia, reason dia, annahuma siyani, kedua-duanya sama. Dari sudut fi imtina'i, tidak boleh takkid dengan kedua-duanya. Maknanya dengan atas tu pun, dengan bawah ni pun tak boleh takkid. Dua bentuk consideration kita. Satu consideration dia kullu plus isim zahir. Kalau jenis macam ni, dia tak boleh jadi takkid. Dia hanya kena menerima amil secara langsung. Contoh sini, akram tu kulla terus. Sebab apa kulla sini? Sebab adanya isim zahir sini. So isim zahir tak boleh jadi takkid pada mana-mana sini. Okay, yang kedua, antudhafa illa dhamirin mahzufin. So kita baca dia contoh sini kullan. Sebenarnya dia nak kata kullahum. So kemungkinan yang kedua untuk kita consider kullu ni kepada kalimah selepas dia. So kalimah dia ni kemungkinan dhamir lah. Hum situ contohnya, tapi kita hazafkan dia. So kita sebut kullan. So bila kullan, kita hanya boleh sebut akramtu kullan. So kullan tak boleh jadi takkid. Sebab takkid perlu kepada idhafah. Idhafah dhamir lah. So sini dia kata antudhafa ila dhamirin mahzufin. Yang apa yang difahami muqtada bicara ahli nahwu, muqtada kalami an-nahwiyina, bahawa hukum yang jenis macam ni, kullu yang jenis macam ni, seperti yang sebelum dia juga, yang sini juga. Yang ni hukum dia menerima amalan amil secara langsung. Sebab dia kedua-duanya sama, siyani. Dari segi kedua-duanya tidak boleh jadi takkid. Yang okey, sambungan lagi dia ada tambahan. Tambahan kenyataan Ibnu Jinni. Dalam kitab dia Wafi Tazkirati Abil Fattah. Ni Ibnu Jinni kan? So, Abil Fattah. So dia menambahkan satu maklumat. Anna taqdima kullun
Kalau kita mendahulukan kalimah kul pada firman Allah ni, fi qauli ta'ala kullan hadaina, lebih bagus berbanding dengan kalau kita letak dia di akhir, min ta'khirihi. So ayat dia, wa wahabna lahu, kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Lahu tu Ibrahim kan? Wa wahabna li Ibrahim, kami telah memberi menganugerahkan kepada Ibrahim Ishak, anak dia, cucu dia ni Yaqub, cucu dia Yaqub bin Ishak. So kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim Nabi Ishak dan kemudian cucu dia Yaqub. Kullan hadaina. Kalau kita tengok konteks sini tak ada domir kan? Mestilah kullan ni. Mestilah kullan maf'ulun bih kepada hadaina. Kalau kita kata kullan hadainahu, so hadaina tak bolehlah jadi amil kepada kullan. Mesti ada something lagi sini. Jadi sekarang ni kenapa persoalannya kita letak dia depan? Kita tak letak dia di belakang. Kita boleh saja tulis wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub hadaina kullan. Kerana maksud ayat sini, maksud kul situ lah kullahum. Maksud kul sini semua mereka lah kan. Kul yang di sini ni, apa maksud kul ni? Semua mereka lah. Maknanya 3 tadi tu. Ibrahim, Ishak, Yaqub, setiap mereka. So sini makna kul, kullahum. Falau ukhirat, kalau kita tadi hadaina kullan dengan makna kullahu. So dia kata kalau kita takhirkan kullan tadi tu, kita tak selepas hadaina, falau ukhirat kul, kalau kul tu takhirkan, nescaya la basyaratil amila, nescaya kul akan kontak secara langsung atau berhubung secara langsung dengan amilnya. Maka amil hadaina ni terus kena kepada dia kan? Secara langsung. Sedangkan kullan ni makna dia kullahum. Kullahum kalau diidhafah kepada dhamir hanya layak jadi taukid. Taukid maknanya kena sebutlah benda lain dulu. Maknanya kena sebut hadainahum kullahum. Baru boleh. Hadainahum kullahum. Tapi kalau secara langsung tak boleh lah. Ma'annaha, sedangkan kul di sini dari segi makna telah diletakkan munazzalatun di tempat manzilatan ma la yubashiruhu. Ma la yubashiruhu. Sesuatu yang tidak secara langsung. Maknanya kullu lah. Taukid. Kita pergi letak dia situ. So falamma quddimat, so bila kita tak depan, falamma quddimat, so dia akan jadi serupa dengan ashbahat. Kul tadi akan jadi serupa dengan kul yang dhammah, kul yang marfu', al-murtafi'ah. Ashbahat al-murtafi'atah. So dia menyerupai kul yang dirafa'kan dengan faktor mubtada. Macam kullu nafsin tadi lah bil ibtida' fi anna kullam minhuma lam yaksbikha amil, sama dengan kullun contohnya. Kullun zahaba kita kata kan.
Kullun zahaba. Maksud dia kulluhum lah. Kulluhum zahabu. So tak ada amil sini. Tak ada amil lafzi. Amil maknawi ada. Jadi pun sama lah. Amil lafzi tak ada sini. Kan falamma qaddima asbahat al-murtafi'ata bil ibtida. Dia akan serupa dengan kul yang jenis marfu' dengan faktor ibtida fi, mana serupa dari sudut anna kullan, setiap satu daripada kullun yang ni dengan kullun yang mubtada ni lam yasbik sabaqa yasbiku. Lam yasbik ha, tidak didahului oleh amil, mana-mana amil lafzi. Amilun fil lafaz. Kenapa dia kata lebih ahsan? Kerana dia memberi makna baru, mendatangkan faedah jadidah, ifadatun zaidah. Ifadatun zaidah maknanya dia seperti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kan dia sifat dia dawam, kekal. Jadi seolah nak kata kullan ni dia kata maknanya semua mereka ni selama-lamanya kami kan jadikan memiliki anugerah di bawah petunjuk kami. Sebab kalau ada amil sini dia akan jadi dia tidak akan jadi dawam lah. Macam sini kalau kita letak sini hadaina kullan, jumlah fi'liyah. So jumlah fi'liyah banding dengan jumlah ismiyah, kuat jumlah ismiyah. Sebab jumlah ismiyah dia lebih condong kepada dawam. Kalau jumlah fi'liyah, nama lagi fi'il. So fi'il ni dia melibatkan masa, berbolak-balik masa dia. Tak tetap. Tapi kalau jumlah ismiyah, so dia tak ada masa. Dia kekal itu. Jadi kita tak depan dia kata sama seolah-olah seperti yang ni jumlah ismiyah. Wasalis. Mana bentuk yang ketiga? Mempertimbangkan kalimah sebelum dia. Kemungkinan dia kata kullu itu diidhafahkan, antudhafah kepada dhamir. Tadi dhamir tak sebut, yang ni dhamir sebut, malfuz. Malfuzin bihi wa hukmuha. Kalau jenis macam ni, kalau kita sebut kullu gini, alla ya'malu fiha ghaliban illa al-ibtida'u. Okay. Sebab kita katakan kalau diidhafahkan macam kulluhu ni idhafah kepada dhamir kan. So idhafah kepada dhamir ni hanya layak jadi apa? Jadi taukid aja. Bila taukid makna dia tidak ada amil lah. Amil secara langsung tidak kena kepada dia. Dia hanya tumpang kalimah lain. Tapi dia kata boleh, kes ni pun boleh. Kalau nak jadi amil secara langsung, tapi amil tu jenis amil ibtidak aja. Mana dia jadi mubtada. Kadang kita nak start dengan kulluhum ke, dengan kullu ke, kan? So dia hanya layak jadi, kalau nak kata ada amil, hanya layak jadi mubtada saja. Kalau dia nak duduk sorang-sorang dia. Kalau nak dikatakan dia menerima amil secara langsung, hanya layak jadi mubtada. Jadi dia kata sebab tu hukum dia alla ya'malu fiha, tidak beramal kepada dia biasanya ghaliban melainkan mubtada saja. Ibtida. Contohnya innal amra, sesungguhnya perkara itu. So bila mereka tengok kita kalah dah. Perang Uhud tu. Kalah lah. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Kemudian Allah turunkan keamanan selepas duka cita mereka tu lah. Iaitu rasa tenang sikit dengan menidurkan mereka lah, mengantuk tidur. Nu'asan yakhsha ta'ifah minkum. Satu ta'ifah lagi, qad ahammathum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. So mereka dikuasai oleh kita kalah dalam kita, Allah tak tolonglah kita. Jadi tidak bergantung pada Tuhan ni dianggap sebagai sangkaan jahiliyah. So mereka kata yaquluna
hal lana min al-amri min syai'. Hal kana lana min amri nasr. Kita akan ditolong kau ni. Sebagaimana yang kita telah dijanjikan akan dimenangkan. Kemudian Allah jawab, katakan kepada mereka, innal amra, urusan menang kalah kena malah ni semuanya milik Allah. So rata-ratanya qiraat baca innal amra kullahu lillah. Makna takkid. Kullahu ni takkid kepada al-amr. Kalau kita kata takkid, makna dia bukan menerima kesan secara langsung inna lah kan. So inna tidak secara mubasyarah, secara langsung memberi kesan kepada kullah. Dia hanya tumpang al-amr. Tapi kalau kita nak baca cara supaya dia ni menerima kesan langsung pada amir, boleh. Tapi baca kulluhu lillah. So kulluhu lillah. So kulluhu lillah ni jadi ini mubtada. Lillah khabar. So jumlah kesemua ni akan jadi khabar kepada inna. Innal amra, jumlah kesemua ni khabar. Bukannya innal amra kullahu lillah. So kalau kita baca di sini mana khabar dia? Lillah tu khabar. Kullah ni hanya takkid kepada amr. Makna sama aja, tapi cuma sikit macam Hana kata tadi, makna sama saja. Kullan hadaina tu kan. Tapi kalau pergi dakik-dakik sikit tu adalah unsur-unsur dawam sikit kerana musyabahah dengan ibtidak. Yang ni pula kita kena tengok dari segi balaghah, kalau khabar tu jumlah, mana lebih kuat dengan khabar tu hanya mufrad ataupun ada makna lain. Yang ni kita baca fiman rafa'a kullan lah bagi orang yang qiraat yang baca kullu. Dan contoh lagi, wa nahwu wa kulluhum atihi. Semua mereka akan datang kepada Allah. Yaumal qiyamah, mari pada hari kiamah seorang-seorang. Fardan mari. So kulluhum atihi. So atihi hi mufrad. Mufrad kerana consider perkataan kul, bukan consider hum. Tapi kita nak kata sini yang kita sekarang ni kalau diidhafahkan kepada domain, so kalau nak kata nak jadi amin hanya satu aja. Nak menerima kesan amin hanya satu saja. Secara langsung satu je keadaan dia jadi mubtada. Macam inilah. Wa kulluhum, so kullu jadi mubtada. Di annal ibtida amilun ma'nawiyun. Tadi kan dia kata kena amil secara langsung. Yalah, amil secara langsung ni amil maknawi pun dikira sebagai amil juga. Walaupun tak wujud sini amil kan. Amil maknawi. Wa minal qalil qawluhu. Tadi kan dia kata ghalib. Ghalibnya biasanya dia jadi mubtada. Yang tak biasanya mutiga. Wa yuzkaruna al-qalil haitsu yakunu amil fiha ghairu ibtida. Sekarang ini bukan mubtada. Bukan dia jadi mubtada lah. Dia jadi fa'il di sini. Fa'il kepada yasduru. Ini jarang-jarang lah berlaku macam ni. Idhafah kepada dhamir tapi jadi fa'il. Jarang-jarang. So wa minal qalil, antara yang tak banyak berlaku, dia menerima kesan amil, mana idhafah kepada dhamir, tapi menerima kesan langsung amil, tapi amil tu bukan jenis amil ibtidak tadi kan. Contohnya sini jadi amil dia ialah fi'il. Wa minal qalil yamidu idza madat alaihi dila'uhum. Mada yamidu bergerak, bergetar. Bergetar dia kata air tu bergetar. Ni air ya. Air dalam perigi tu bila kita holorkan baldi, so air tu akan berkocak. Maksudnya air bergerak ni air berkocak. Air berkocak. Apabila iza madat, apabila berkocaknya dila'uhum, baldi-baldi mereka, dalwun, berkocak atas air tadilah.
alaihi. So bila baldi-baldi tadi berkocak di atas air, maka air itu akan berkocak. Fayasduru anhu, maka akan terbit daripada air tadi kulluha, kullu baldi tadi kan. Fayasduru kulluha anhu, akan keluar daripada dia. Wa huwa nahilu, dalam keadaan dia kenyang minum air tu. Mana baldi tu penuh air. Fayasduru anhu kulluha wa huwa nahilu. Kan? Fayasduru kulluha, mana semua baldi-baldi itu keluar daripada air tadi dalam keadaan baldi itu kenyang, penuh dengan air lah. Wa huwa nahilu. Jadi sekarang ini kullu fa'il kepada yasduru. Ini jarang-jarang berlaku lah. Ini kan kulluha ni, kul plus domir. Biasanya hanya boleh jadi taukid aja. Tapi kalau tak nak jadi taukid, mana yang menerima kesan langsung amil, biasanya ibtidak. Kalau jadi mubtada boleh lah. Kalau tak mubtada pun jarang-jarang berlaku lah dia jadi fa'il. Contohnya, yang ni kita kan, yang medu tadi. So, yang medu makna dia, fahuwa yasiful bi'ran. So, penyair menyifatkan telaga bahawa air dia tadi berkocak, yadribu wa yataharraku. Apabila berkocaknya ataupun bergeraknya, baldi-baldi. Fatasduru tilkad dilat. So, baldi-baldi itu akan keluar daripada air dalam keadaan baldi itu kenyang, penuh dengan air lah. So, kadang dia guna mufrad tadi kerana mempertimbangkan ni lah. Ni guna mufrad kerana mempertimbangkan perkataan ni lah, kul tadi. Yang ni ha ni, kerana ni jamak kan, jamak taksir. So, jamak taksir dikira mu'annas. So, nanti ha lah sini. Kemudian sini, guna ya, sepatutnya guna ta kan, sebab mu'annas. Jamak taksir. Tapi, consider kul mufrad muzakkar. So, guna ya. Yang ni pula guna ta, kerana mempertimbangkan dilat tu jamak taksir secara lafzi. So, gunalah ta. Jadi, masa kita baca tu jadi kita pening lah. Ni siapa nak kata siapa ni? Nak kata air kau kenyal kau atau beldi? So, kalau beldi sini jamak, sini singular, mufrad. Dia nak kena nahu tu, nahu nak kena tahu. Sebab tu kena ngaji nahu tu sampai ke mati. Wala yajibu an yakuna minhu. So, dia kata syair, bukan syair, syair Sayyidina Ali ni tak termasuk dalam kes ni. Minal qalil ya. Minal qalil. Bal minal ghalib alladhi dzakarahu. So, kalau ghalib jadi apa? Jadi ibtidah'. Kalau tidak jadi fa'il. La yajibu an yakuna minal qalil. Tidak wajib syair ni, qaul Sayyidina Ali ni termasuk dalam qalil. So, dia kata masuk dalam ghalib. Falamma tabayyana, apabila kita dah jelas. Ni dia puji Nabi Muhammad. Apabila kita jelas adanya petunjuk al-huda Nabi Muhammad, kana kulluna, maka semua kita berada dalam ketaatan kepada Tuhan Ar-Rahman, berada dalam kebenaran al-haqqi dan berada dalam keadaan taqwa wa tuqa, atau tuqa sebenarnya protection lah, jaga diri daripada perkara maksiat, takwa lah. Okey, so macam mana dia nak kata sini ini mubtada, sedangkan kalau kita kata kana, mestilah kana sini, kalau kana sini isim kan, isim kana. Kalau isim kana ni khabar kana. So, isim kana ni sama dengan fa'il lah tadi kan, masuk qalib. Tapi seboleh-bolehnya kita nak
masukkan dia dalam grup yang fasih lah. So grup yang fasihnya, yang majoritinya ialah mubtada. So macam mana kita nak jadikan dia mubtada? Dengan kita mentakdirkan kana sini dalam tu ada huwa. Dan huwa tu domir sya'nu. Domir sya'n. Kana huwa. Maknanya dalam tu nak cerita lepas ni ada sya'nu, domir sya'nu tu yang domir yang selepas ni kenyataan besar ni nak cerita. Jadi yang sini kenyataan lah. Ayat penuh ni kenyataan. Macam kul huwallahu ahad. Katakan dia Allah. Banyak i'rab dia. Salah satunya kita kata ni dhamirus sya'n. Dhamir nak menyatakan selepas ada kenyataan besar. Ini kenyataan besar. So kulluna ni mubtada. Ala ta'atir rahman wal haqq ni semua ni khabar. So kana bal al-aula, balil aula, yang aulanya kita takdiru kana ni kana sya'niyatun. Kana takdiru kana sya'niyatan lah. Ni hal. Ni mubtada dah, sini khabar. So yang aulanya ialah mentakdirkan kana. Kana ni ialah kana yang keadaan dia jadi sya'nah. So makna syair tadi, falamma alimna ilman yakinan. Bila kita dah tahu dengan ilmu yang yakin, tariqa al-khair, jalan, sebab huda tadi, huda maknanya petunjuk kan, itu tariqa al-khair, petunjuk kebaikan, petunjuk kepada kejayaan, al-fawz wal falah, yang dibawa oleh Muhammad, alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kana kulluna mutamassilan li amri. So kita taat, mutamassilan maknanya taat. So nak tak nak kita mesti taat kepada perintah Ar-Rahman, Tuhan Ar-Rahman, dan kita yang terjemahan kepada al-haq ni ialah fa'ilan lil hasanat. Buat perkara-perkara yang baik, mujtaniban lisayyi'at. Menjauhkan daripada perkara yang buruk dan perkara yang membawa kecelakaan, mubiqat. Jadi kana sini, kana. Ka'a fi'il madhi nakis. Wa ismuha dhamirus sya'n. Isim dia dhamir sya'n mahzuf. Kulluna akan jadi mubtada, marfu'. Sunnah tu dhamir muttasil kan, di tempat jar, jadi idhafah. Ala ta'ah jar majrur. Ini khabar lah. So khabar tapi asalnya muta'alliq dengan khabar yang dihazafkan. Jar majrur muta'alliqan bi mahzufin fi mahalli, di tempat rafa' khabar mubtada. Ta'ah mudhaf, Ar-Rahman mudhaf ilaih. Yang lain itu semua atah-atah aja. Jadi syahid kita sini ialah kana kulluna tadi, di mana kata Ibn Hisham, la yajibu an yakuna min al-qalil mazkur fi syahid as-sabiq wa huwa kullu hunaka fa'ilan. Balil aula takdiru kana sya'niyah. So kita tak kata dia fa'il, ini isim kana, kita kata yang aulanya kita kata dia kana sya'niyah, iaitu ma juriyat alaihi fil i'rab, apa yang telah kita sebutkan dalam i'rab sebelum ni. Kama yuhtamalu an yakuna kul ismu kana. Tak salah kalau kita kata dia itu isim kana, sebab dia akan masuk dalam qalil kan. Wallahu a'lam bis-shawab.